Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Berkata muallif pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, itu Syekh Al-Alim Al-Alam Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Wa qala al-bab al-ashir fi fadilatil jum'ah, yang mana kita sampai pada bab yang ke-10 daripada kitab ini, itu menerangkan tentang fadilat hari Jumaat, ya, kelebihan hari Jumaat. Yang mana hari Jumaat ini adalah dikatakan sebagai penghulu hari dalam seminggu. Bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan hari Jumaat, ya. Ini kelebihan-kelebihan hari yang khusus, ya, dalam seminggu, iaitu hari Jumaat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Ini ayat daripada surah Al-Jumu'ah, ayat yang ke-9, yang bermaksud, Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, Iza nudiya, apabila diseru, lis-salati, untuk salat, untuk bersembahyang, ya, min yaumil jumu'ati, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka pergi olehmu kepada zikrullah. Ini yang dimasukkan dengan zikrullah di sini, yakni mendengar khutbah dan sembahyang Jumaat, ya. Ini segera dalam urusan untuk mengingati Allah, mendengar khutbah-khutbah, nasihat-nasihat, wasiat yang akan disampaikan oleh khatib, ya, pada hari Jumaat. Dan yang dimasukkan dengan zikrullah itu adalah mendirikan sembahyang Jumaat secara berjemaah. Wazarul bai', dan tinggal olehmu urusan-urusan berjual beli, kerana haram berjual beli pada ketika itu, ya, kerana pada azan untuk mendirikan solat Jumaat itu, apabila itu sudah diserukan, maka kita dilarang untuk meneruskan urusan jual beli kita. Bagi orang yang, maka, ya, ketika itu bagi orang yang wajib atasnya Jumaat, ya, dan dikehendaki dengan seru itu, yakni seru itu iaitu bang tatkala duduk khatib atas mimbar. Itu yang dimasukkan dengan
Apabila diseru itu maknanya azan itu sudah dilaungkan. Riwayat daripada Sulaiman radhiyallahu anhu katanya, bersabda bagiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu ketahui kerana apa dinamakan dia hari Jumaat? Kataku, tiada. Ini Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat ni, tahu tak kenapa hari Jumaat itu, ya? Kalau hari Jumaat ni, kalau kita nak ikutkan hari yang keberapa? Kalau hari Ahad tu adalah hari yang pertama, ya. Ahad, wahid. Qul huwallahu ahad. Ahad artinya satu, mana hari yang pertama. Isnani, isnan dua, ya. Salasa hari Selasa lah, ketiga, ya. Arba'ah itu mana hari yang keempat, ya. Rabi', hari Rabu. Kemudian Khamis, khamsa, ya, hari yang kelima. Hari Jumaat kita tak cakap hari yang sita, hari yang keenam tu kita tak sebut dengan nombor, tapi disebut dengan nama yang khas, itu hari Jumaat. Ya, makna hari Jumaat itu adalah hari yang keenam, kelima, ya. Kelima Khamis, ya, kelima Khamis, makna yang keenam itu adalah hari Jumaat, ya. Dan hari yang ketujuh tu Sabtu, daripada perkataan sab'a, ya. Jadi riwayat daripada Sulaiman ini radhiyallahu anhu, Rasulullah bertanya kepada beliau, ya, adakah kamu ketahui kerana apa dinamakan dia hari Jumaat? Maka kataku, tiada, ini aku tidak tahu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, kerana dihimpunkan padanya bapa kamu Adam, ya. Ini kerana Nabi Adam AS itu disempurnakan penciptaannya pada hari Jumaat, ya. Kata setengah ulama, iaitu berhimpun lembaga Adam dengan rohnya, ya. Kemudian daripada ada ia campak 40 tahun. Ini sebelum Nabi Adam AS dicampakkan daripada syurga, ke bumi ini, ya. Waktu Nabi Adam AS diciptakan dengan lembaga tubuh badan itu, yang dengan unsur-unsur tanah, air, api, angin tu, dan disatukan dengan rohnya itu, disempurnakan pada hari Jumaat. Itu menurut keterangan setengah ulama. Kata qil, ini menurut sebahagian ulama, kerana berhimpun Adam dengan Hawa padanya, kemudian daripada bercerai yang panjang, ya. Jadi yang dimasukkan dengan dihimpunkan pada Adam AS itu, ya, dengan kelebihan pada hari Jumaat itu, yang dimasukkan dengan perhimpunan pada hari Jumaat itu ialah, yang pertamanya adalah disempurnakan penciptaan itu, lembaga dia, iaitu tubuh jasad dia dengan rohnya itu disatukan, dihimpunkan pada hari Jumaat. Dan menurut setengah pendapat lagi adalah berhimpunnya Nabi Adam AS dengan Hawa, ya, setelah mereka berpisah lama setelah dicampak ke muka bumi ini, ya. Dan kata qil, dan menurut setengah pendapat lagi, kerana berhimpun ahli negeri dan ahli dusun padanya, ya. Kerana pada hari Jumaat itu ahli negeri dan ahli dusun, maknanya orang-orang bandar, orang pekan, orang kampung ni semua akan berhimpun pada satu tempat untuk mendirikan solat berjemaah, ya. Kata qila, qil itu maksudnya dikatakan, ya. Itu ini sirah apa, kalau dalam bahasa Arab ni dia ada qala, ada qila. Qala artinya dia telah berkata. Kalau qila maknanya dia telah dikatakan, ya. Dia bersifat majhul, ya. Fi'il majhul, ya. Fi'il madhi majhul, kerana berdiri hari kiamat padanya. Jadi yang dimasukkan dengan keterangan berhimpun pada hari Jumaat itu ialah kerana berdiri hari kiamat padanya, iaitu yaumul jam', firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hari kiamat juga akan berlaku pada hari kiamat, ya, menurut sebagaimana keterangan sebagian ulama, berdasarkan firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yajma'ukum liyaumil jam', ya. Yaumil jam' itu hari berhimpun, ya. Jadi perkataan kalimah Jumaat, Jumaat, ya, dia ada
dia ada kata huruf dasar dia, iaitu huruf jim, mim dan ain, ya, yang bermaksud jamak, itu berhimpun, ya, macam kalau masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang tempat berhimpunnya untuk didirikan sembahyang Jumaat, ya. Macam jemaah. Jemaah itu maksudnya satu kumpulan, ya, perhimpunan. Jadi artinya pada hari menghimpunkan ia akan kamu bagi hari menghimpunkan, menyebutkan dia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dan sabda Nabi SAW, sungguhnya aku menyukakan kamu dengan 3 kesukaan. Telah menyukakan daku dengan dia Jibril. Sembah mereka itu menyukakan olehmu akan kami, sabdanya. Telah menyukakan daku Jibril dengan 70,000 hamba. Dimerdeka akan mereka itu oleh Allah Ta'ala daripada api neraka pada tiap-tiap malam Jumaat. Dan menyuka akan daku dan menyuka akan daku dengan 99 tilik yang menilik Allah Ta'ala dengan dia kepada umatku pada tiap-tiap malam Jumaat. Barang siapa menilik akan dia oleh Allah Ta'ala, tiada disiksa akan dia, dan tiap-tiap amal yang dikerjakan dia, manusia pada hari Jumaat disurat baginya 70 kebajikan. Ini kelebihan, ya, kelebihan kita melakukan amal-amal kebajikan atau amal-amal soleh, ya, pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat ini adalah hari yang mengandungi kelebihan yang sangat besar, ya, menurut keterangan daripada Hazrat Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab beliau Al-Ghunyah itu, ya, telah merajihkan oleh jamaah daripada ulama akan kelebihan malam Jumaat atas malam Lailatul Qadar kerana ia berulang-ulang, ya. Maka pahalanya amat banyak. Demikianlah riwayat daripada Imam Ahmad, ya. Jadi antara malam-malam yang mengandungi fadilat, antaranya kita tahu malam Lailatul Qadar, ya. Kalau kata bulan Ramadan tu malam yang kita sibuk dengan melakukan amal ibadah ialah malam Lailatul Qadar, kerana kita tahu ganjaran pahalanya besar, ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min Lailatul Qadri khairun min alf syahr, daripada 1000 bulan. Jadi antara malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan ini, antara malam yang mengandungi begitu besar fadilat adalah malam Lailatul Qadar, dan di samping itu adalah malam Jumaat. Dan menurut setengah ulama, mereka melebihkan fadilat malam Jumaat ini lebih daripada malam Lailatul Qadar, kerana malam Lailatul Qadar itu susah nak cari, ya. Tapi malam Jumaat itu tiap-tiap minggu dia akan berulang-ulang. Maknanya untuk kita melakukan amal kebajikan setiap minggu kita mempunyai peluang, ya. Dan kata Hadrat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, lazimkan olehmu dengan sembahyang Jumaat, maka bahawasanya ia merobohkan segala dosanya. Jadi dengan kita bersembahyang Jumaat, ya, maka dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan seperti meroboh seorang akan tanah daripada rumahnya. Ya Umar, tiada daripada hamba laki-laki yang mandi pada hari Jumaat bagi sembahyang Jumaat, melainkan keluar ia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan oleh ibunya. Ya Umar, tiada daripada seorang hamba yang keluar daripada rumahnya bagi sembahyang Jumaat, melainkan menaik saksi baginya tiap-tiap anak batu dan tanah, dan mengucap istighfar baginya tiap-tiap batu dan bumi dan tanah yang ia berjalan atasnya, hingga kepada Jumaat yang berikutnya. Ya Umar, tiada daripada seorang laki-laki
yang memakai kain dan keluar ia bagi sembahyang Jumaat, melainkan menilik Allah kepadanya dengan tilik rahmah, ya, dan ditunaikan baginya tiap-tiap hajat yang ia berkehendak akan dia daripada pekerjaan dunianya dan akhiratnya. Ya Umar, bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan malaikatnya pada hari Jumaat kepada dunia, maka berjalan mereka itu pada demikian negeri dan dunia hingga bang muazzin. Maka apabila bang muazzin, bersegera mereka kepada masjid, maka masuk mereka itu daripada beberapa pintu masjid, dan menanti mereka itu akan orang masuk padanya dahulu daripada bang. Maka apabila melihat mereka itu akan orang rukuk atau sujud, berkata mereka itu, Allahumma afu anhu wa taqabbal minhu. Artinya, hai Tuhanku, maafkan olehmu daripadanya dan terima olehmu daripadanya. Dan berhenti mereka itu pada pintu masjid dan membilang mereka itu akan orang yang masuk, dan berjabat tangan mereka itu akan dia, dan mengucap istighfar mereka itu baginya. Maka apabila berdiri khatib atas mimbar, duduk mereka itu antara beberapa saf, maka menilik mereka itu kepada muka segala makhluk dan mengucap istighfar mereka itu bagi sekaliannya. Maka apabila masuk makhluk kepada sembahyang, maka masuk mereka itu sertanya. Ini makhluk tu maksudnya apabila orang ramai dah mula masuk sembahyang, malaikat-malaikat ni pun berserta. Ini cerita malaikat ni. Malaikat-malaikat ni dia begitu suka untuk memohonkan keampunan untuk orang-orang yang beriman yang hadir solat berjemaat, sehingga menurut keterangan tadi, dia datang lagi awal daripada kita. Dia tunggu kat pintu masjid tu, ya, dia tengok, dia catat siapa yang datang dulu sebelum khatib berkhutbah dan sebagainya, ya. Jadi dia menilik pula setiap orang yang ada, yang datang tu, dan dia mengucapkan istighfar, mohonkan keampunan, ya, dan mengucap istighfar mereka itu baginya. Maka apabila berdiri khatib atas mimbar, duduk mereka itu antara beberapa saf, maka menilik mereka itu kepada muka segala makhluk. Ini makhluk yang datang dengar khutbah tu, jin, manusia dengan jin je lah, haiwan-haiwan mana nak khutbah pula, ya. Dan mengucap istighfar mereka itu bagi sekaliannya. Maka apabila masuk makhluk kepada sembahyang, maka masuk mereka itu sertanya. Ini malaikat-malaikat itu berserta dengan jemaah, supaya mengecapi mereka itu berkat Jumaat, ya. Ini dalam hari Jumaat itu mengandungi suatu keberkatan yang khas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila memberi salam imam dan mendoa ia, maka mengucap amin mereka itu di dalam jumlah perhimpunan orang banyak. Kita tak perasan, ya. Sebab kalau nak diikutkan, ya, jumlah malaikat ni lagi banyak daripada jumlah manusia ni. Ya, kalau kita nampaklah malaikat ni, tak ada ruang yang tak ada penuh dengan malaikat belaka, ya. Antara langit dengan bumi ni pun penuh dengan malaikat, cuma kita tak nampak, ya. Jadi ada malaikat-malaikat yang dikhususkan untuk mencari-cari perhimpunan-perhimpunan, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikrullah, ya, majlis-majlis yang selawati baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan begitu juga apabila sembahyang Jumaat hendak didirikan, itu majlis untuk zikrullah, majlis untuk satu perhimpunan untuk mengingati Allah, ya, yang dilakukan secara istiqamah dalam sebuah karya. Jadi malaikat-malaikat ni pun dah maklum dah, waktu sekian-sekian nanti khatib dia akan datang. Jadi mereka pun turun dulu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, arahkan mereka tu untuk bersama-sama, ya, memohonkan keberkatan, keampunan untuk orang-orang yang beriman. Jadi apabila maka mengucap amin mereka itu di dalam jumlah perhimpunan orang banyak, maka diampun bagi mereka itu dengan berkat malaikat. Nampak? Dengan berkat malaikat lah kita punya doa-doa ni pun Allah Ta'ala ampunkan juga. Sebab apa? Kita ni nak doa, kita ni dah lah dengan dosa pun banyak, ya.
Doa kita ni belum tentu lagi boleh 100% Allah terima dengan kita punya kesalahan, kelalaian kita, ya, salah silap kita. Tapi malaikat mana ada buat dosa, mana ada buat salah. Jadi nak dibandingkan peratusan penerimaan, ya, doa kita dengan doa malaikat tu, doa malaikat lebih makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nak doa kita ni, kita nak kena, ya, makan makanan yang halal, ya, nak kena pakai pakaian yang halal, nak kena buat amal kebajikan, nak kena dalam taubat, ya, kita nak berdoa, nak minta dengan Allah, hati nak kena ikhlas, ya. Kalau hati tu tak betul, maka kita doa pun kadang-kadang kita ada ragu-ragu, was-was, ada sangkaan yang buruk dengan Allah Taala. Jadi macam mana doa kita nak diterima? Jadi peratusan doa kita tu belum tentu boleh 100% untuk diterima Allah Taala, ya. Melainkan kita ni selalu banyak berdoa, banyakkan berdoa, ya. Tapi malaikat ni dia sentiasa berdoa. Dia tak ada buat salah, tak ada buat silap. Nak kata Allah Taala nak tolak, nak reject doa dia tu tak mungkin sekali, ya. Sebab malaikat-malaikat tu sentiasa mentasbih, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih soleh daripada kita lagi, ya. Jadi dengan berkat malaikat, maka apabila berpaling mereka itu daripada tempat sembahyang, dilipat oleh segala malaikat akan suratan daripada pahala sembahyang mereka itu dan tasbih dan istighfar. Kemudian maka naik segala malaikat dengan dia kepada langit. Malah dah habis urusan sembahyang Jumaat tadi, malaikat tu pun kembalilah ke langit, ya, nak bagi laporan amalan hamba-hamba yang beriman atas muka bumi tadi. Hingga berhenti mereka itu di bawah arash. Maka berkata mereka itu, hai Tuhanku, inilah sembahyang jemaah pada negeri atau negeri itu. Ini sekian negeri-negeri itu. Kan kita setiap negeri kan ada daerah-daerah lagi. Setiap daerah-daerah ada bandar-bandar, ada lagi, ada pekan-pekan, ada kampung-kampung, ada qaryah-qaryah. Jadi begitu banyak masjid-masjid ni. Jadi semua amalan-amalan orang-orang beriman pada hari Jumaat itu ada malaikat-malaikat yang petugas-petugas dia, ya. Kita jangan ingat tak ada petugas dia, malaikat-malaikat yang kita tak nampak mereka bertugas, mereka nak menyampaikan laporan macam mana qaryah tu mendirikan sembahyang Jumaat, macam mana masjid qaryah Batu 10 ni hari Jumaat dia macam mana jemaah dia, ya. Malaikat-malaikat tu ada yang pergi menghantar laporan setiap minggu, ya. Maka firman-Nya, pergi olehmu dengan sembahyang itu kepada Jibril dan kata olehmu baginya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh akan dikau bahawa engkau pergi dengan sembahyang ini kepada khazanah, ya, atau yang ada padanya, demikian jemaah itu, ya. Maka membawa pergi dengan dia oleh Jibril kepada khazanah itu, padahal ia di dalam materinya hingga hari kiamat. Jadi ganjaran pahala itu disimpankan, ya, dalam peti, mana khazanah, tempat simpanannya lah, ya, mana ganjaran pahala yang dilakukan oleh qaryah tersebut. Riwayat bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan satu malaikat baginya 40 tanduk, antara satu tanduk kepada satu tanduk itu 1000 tahun. Atas tiap-tiap satu tanduk itu 40 saf daripada malaikat. Pada mukanya matahari dan pada belakangnya bulan, dan atas dua pelipisnya segala bintang. Maka apabila adalah pada hari Jumaat, sujud ia bagi Allah Ta'ala dan berkata ia, Allahumma ghfir liman sallal jumu'ata min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini riwayat daripada sebuah hadis yang menyatakan tentang ahwal malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ramai, ya, yang mereka ini mendoakan keampunan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan mereka itu yang mendirikan solat berjemaah. Allahumma ghfir liman sallal jumu'ata min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, malaikat-malaikat ini berdoa kepada Allah, ya Allah, hai Tuhanku, ampunkan olehmu bagi orang
yang sembahyang Jumaat daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyami yaumul jumu'ah. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi segala hari itu adalah hari Jumaat. Yang ini adalah afdal daripada segala hari. Ini dimasukkan dengan penghulu bagi segala hari itu, maksudnya hari yang paling afdal di kalangan sekalian hari-hari yang ada dalam seminggu. Dan tersebut di dalam Jami'us Saghir, penghulu segala hari pada Allah Ta'ala itu hari Jumaat. Ya. Kitab Jami'us Saghir ni kitab, sebuah kitab hadis. Ya. Ada dinyatakan bahawa penghulu segala hari di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah hari Jumaat, terlebih besar daripada hari Nahar dan hari Raya Fitrah. Hari Nahar tu maksudnya hari apa? Hari Raya Haji, hari Raya Korban. Ya. Mana hari Jumaat itu lebih afdal, sebab hari Jumaat tu juga adalah hari raya bagi orang-orang yang beriman. Ya. Sebab tu kita sembahyang berjemaah. Ya. Semua orang-orang beriman berhimpun. Macam kita hari raya kita sembahyang jemaah juga, sembahyang raya. Ya, hari ada sembahyang raya pun ada khutbah juga. Begitu juga dalam sembahyang Jumaat pun ada khutbah juga. Ya. Jadi hari Jumaat itu terlebih besar daripada hari Nahar, ini hari raya haji dan hari raya fitrah. Dan adalah pada hari Jumaat itu 5 perkara. Ya, ada 5 perkara. Apa kelebihan dia? Padanya menjadi Allah Ta'ala akan Adam. Yani Allah Ta'ala menyempurnakan kejadian Nabi Adam AS pada hari Jumaat. Dan padanya diturunkan dia daripada syurga kepada bumi. Dan pada hari Jumaat juga Nabi Adam AS diturunkan daripada syurga, diturunkan kepada bumi ini. Dan padanya wafat ia. Ini Nabi Adam AS wafat juga pada hari Jumaat. Dan padanya sa'atul ijabah. Ya. Pada hari Jumaat juga terdapat suatu waktu, suatu saat, suatu ketika yang digelar, yang disebutkan sebagai sa'atul ijabah, saat yang mustajab untuk kita berdoa. Ya. Tiada meminta seorang hamba padanya akan Allah Ta'ala sesuatu, melainkan diberi akan dia, selama tiada meminta akan yang berdosa, seperti memutuskan silaturahim. Ya. Jangan kita doa benda yang bukan-bukan, yang mengarut-ngarut, ya, benda yang buruk-buruk, macam memutuskan silaturahim, doa bagi orang tu mampu ke apa ni, itu janganlah. Lagi kan tak bagus, yang mana kita doakan keburukan untuk orang lain. Jadi sa'atul ijabah itu ada pada waktu bila? Ada pada hari Jumaat. Tapi waktu bila? Hari Jumaat tu dia daripada dah masuk, lepas terbenam matahari, dah masuk maghrib tu dah masuk dah Jumaat dah. Ya, tapi waktu bila? Menurut setengah kebanyakan ulama, ya, antara waktu khatib duduk antara dua khutbah, itu antara waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Sebab tu bila kalau kita sembahyang Jumaat, ada khutbah Jumaat tu ada 2 khutbah, mana khatib dia akan duduk selepas khutbah yang pertama tu, sebelum memulakan khutbah yang kedua tu, waktu itu disunatkan untuk kita berdoa, kerana itu adalah waktu yang sangat mustajab. Ya, kita doalah kebaikan untuk duniawi dan ukhrawi, mohon keampunan untuk diri kita, kaum keluarga kita, seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Jadi itu kelebihan yang terdapat pada hari Jumaat. Ya. Dan padanya berdiri hari kiamat. Ya, hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Ya, dia tak akan berlaku pada hari Khamis ke hari Isnin ke hari Selasa ke. Sebab apa? Kita beriman dengan keterangan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Itu kita panggil percaya, iman. Iman ni kita percaya. Ya, percaya dengan apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Maka tiada daripada malaikat yang muqarrabin, dan tiada langit dan tiada bumi dan tiada angin
dan tiada bukit dan tiada batu dan sekaliannya melainkan takut daripada hari Jumaat. Gentar mereka tu, takut sebab apa? Kiamat akan berlaku hari Jumaat. Datangnya hari Jumaat mereka dah gementar dah. Kita tak ada. Kita hari Jumaat, oh esok cuti. Ya. Jadi gementar semua ni. Ya. Tiada malaikat daripada malaikat muqarrabin. Malaikat yang macam ni, malaikat ni ada banyak, ya. Malaikat ni ada malaikat yang banyak jenis. Ada malaikat yang rendah, ada malaikat yang tinggi macam kita lah. Ada golongan atasan, ada golongan orang bawahan. Malaikat pun macam tu juga. Ada malaikat yang atas, malaikat yang memikul arash, ya. Macam malaikat-malaikat muqarrabin ni adalah malaikat-malaikat yang sentiasa dalam ketaatan, ya. Ada malaikat-malaikat yang setiap titis hujan yang turun ke muka bumi tu, setiap satu titik tu semuanya malaikat yang bawa, semua jatuh ke bumi, tak naik ke langit dah, turun ke bumi sampai bila-bila. Setiap satu titik hujan tu satu malaikat bawa. Cuba kira berapa banyak titik hujan yang telah Allah Ta'ala turunkan. Ribu malaikat-malaikat yang ada atas muka bumi, ya? Jadi malaikat-malaikat muqarrabin ni, dan langit dan bumi, angin, bukit bukau, batu bata, semua batu-batu ni semuanya gementar, takut daripada hari Jumaat, yakni daripada berdiri kiamat padanya dan hasyar dan hisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yawmal jumu'ati kuffirat dhunubuhu wa khatayahu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mandi pada hari Jumaat, ya, mandi hari Jumaat, dikifaratkan segala dosanya, maksudnya diampunkan segala dosa-dosanya dan kesalahannya. Itu kelebihan dia, ya. Tapi kita mandi tu, mandi niat lah, mandi saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mana kita mandi pada hari Jumaat tu dengan niat sunat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jumu'ati wa lailataha 24 sa'atan ya'tiqu Allahu fi kulli sa'atin minha 600 atiqin minan nar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumaat dan malamnya itu 24 saat merdeka Allah Ta'ala pada tiap-tiap satu saat. Satu saat tu bukan satu saat yang macam kita maklum, saat bahasa kita tu bukan. Saat ni bahasa Arab maksudnya satu jam. Mana 24 saat tu, mana bukan kita 24 saat tak sampai seminit, setengah minit tak sampai, nak buat apa? Ya, saat tu maksudnya satu jam. Dalam satu hari tu ada 24 saat, maksudnya 24 jam. Ya. Pada hari Jumaat itu, bahawasanya hari Jumaat dan malamnya itu 24 saat. Maksudnya hari siang dan malam itu ada 24 jam, ya. Merdeka Allah Ta'ala pada tiap-tiap satu jam itu, ya. Pada setiap satu saat itu daripadanya akan 600, ya. Mana orang yang ada dalam neraka tu Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan, ya, dikeluarkan daripada neraka itu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan pemerdekaan, ya, di situ pemerdekaan. Mana 600 pemerdekaan daripada api neraka. Mana setiap jam tu Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan daripada api neraka sebanyak 600 pemerdekaan. Ada setengah 600,000, ya, 600,000 pemerdekaan. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahawasanya bagi Allah Taala 600,000 pemerdekaan api neraka pada tiap-tiap hari Jumaat, ya. Tiap-tiap hari Jumaat tu Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan beratus-ratus ribu jiwa daripada api neraka, dan malamnya dan harinya, dan harinya itu 24 saat, pada tiap-tiap saat 600 pemerdekaan daripada api neraka. Padahal sungguhnya telah wajib mereka itu akan neraka sekali, ya. Jadi
Walaupun orang-orang yang telah diwajibkan ke atasnya siksaan api neraka sekalipun, namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membebaskan, memerdekakan. Setiap 1 jam itu 600,000 jiwa daripada api neraka. Allahu akbar. Jadi kita mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memelihara hari Jumaat kita dengan sembahyang Jumaat dan amalan-amalan sunat Jumaat, ya. Dan daripada Nabi SAW bahawasanya neraka dinyalakan apinya pada tiap-tiap hari dahulu daripada gelincir matahari pada ketika rembang matahari. Pada pertengahan langit, maka jangan kamu sembahyang pada ketika itu. Ini pada waktu tengah hari itu, waktu rembang tengah hari, betul-betul tengah di atas kepala itu waktu yang kita tidak boleh bersembahyang. Kita diharamkan sembahyang. Waktu yang haram sembahyang ni waktu lepas subuh, ya. Waktu apa? Sebelum waktu isyraq tu, ya. Kemudian waktu petang, ini dekat-dekat nak masuk maghrib, itu waktu yang dah haram sembahyang, ya. Dan waktu tengah hari, waktu matahari betul-betul di atas kepala sebelum waktu zuhur itu. Maka jangan kamu sembahyang pada ketika itu melainkan pada hari Jumaat, kecuali pada hari Jumaat. Maka disembahyang pada sekalian dan bahawasanya neraka Jahannam tiada dinyalakan dia pada hari Jumaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata min ghairi uzrin falyatasaddaq bidinarin fa illam yajid fabinisfi dinarin. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa tinggal sembahyang Jumaat daripada ketiadaan uzur, maka hendaklah ia bersedekah dengan 1 dinar, ya. Maka jika tiada dapat, maka dengan setengah dinar. Dan pada setengah riwayat, hendaklah bersedekah dengan 1 dirham atau setengah dirham atau 1 gantang atau 1 cupang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jumu'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Dan barang siapa tinggal 3 Jumaat kerana memudah-mudah akan dengan dia, seperti tinggal dengan tiada uzur, ya, yang ini sengaja meninggalkan sembahyang Jumaat, ya, maka dimeterikan Allah cap atas hatinya, yakni ditutup akan dia, tiada terbuka lagi, na'udzubillah min zalik, ya. Tertutup pintu hati dia untuk melakukan amal-amal yang soleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin. Allahu akbar, na'udzubillah, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tinggal akan 3 Jumaat daripada ketiadaan uzur, disuratkan dia daripada orang munafiqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jumu'ati aw lailataha rufi'a anhu azabul qabri. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati pada hari Jumaat atau malamnya, diangkatkan daripadanya akan siksa kuburnya. Allahu akbar. Itu kelebihan kalau seseorang yang meninggal dunia pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat siksa kubur. Mana terlepaslah dia daripada azab siksa kubur, ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati pada hari Jumaat atau malamnya, disurat Allah taala baginya pahala syahid. Allahu akbar. Ya, sama ada lelaki ataupun perempuan, ya. Dan dipelihara akan dia daripada fitnah kubur, iaitu soal mungkar nakir dan lainnya. Tersebut di dalam Durus Samin. Murad dengan malam Jumaat itu, iaitu yang dimasukkan dengan malam Jumaat itu, ya, sama ada seorang tu meninggal siangnya ataupun malamnya. Jadi yang dimasukkan malam Jumaat itu apa? Yang dimasukkan dengan malam Jumaat, murad itu maksudnya dengan malam Jumaat itu daripada gelincir matahari hari Khamis. Maknanya kalau hari macam hari, katakanlah hari Khamis, malam
bila tergelincir matahari sudah masuk maghrib hari Khamis tu, dan habis hari Jumaat tu, maksudnya maghrib esoknya, ya, dengan masuk matahari harinya. Dan jika di pada malam Sabtu sekalipun, ini kalau sampai ke hari Jumaat, belah malam dia, malam esok tu dah jadi malam Sabtu, itu pun dikira sebagai malam Jumaat juga lagi, ya. Adapun fitnah kubur, maka iaitu tiada lepas seorang daripadanya, dan jikalau adalah mayat itu soleh sekalipun, ya, tidak ada siapa pun yang dapat terlepas daripada siksa kubur. Jadi itu antara kelebihan fadilat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pada hari Jumaat. Kelebihan-kelebihan dia, dan bab ini masih ada panjang lagi untuk kita habiskan. InsyaAllah saya akan berhenti sampai sini dulu. Kita akan sambung nanti insyaAllah tentang kenaan kesempitan kubur, dan ada menyentuh tentang kebanyakan siksa kubur berpunca daripada tidak menjaga kebersihan dalam istinja. Dan itu insyaAllah nanti saya akan sambung pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Jadi ada siapa nak tanya soalan, saya buka soalan, pertanyaan, ada apa-apa nak tanya. Ada? Kalau tak ada, insyaAllah kita doa mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbaik itu daripada firman saya. Jadi mudah-mudahan dengan apa hadis-hadis yang telah kita dengar ni dapatlah kita, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada sekalian ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita. Dan insyaAllah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa limashayikhina wal muallimina wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.